bagi meneruskan kelangsungan majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Anda pengacara majlis Irfan yang diraihkan Encik Muhammad Atta Dolmat, iaitu Mereka Fashion, selaku tetamu jemputan kita untuk perkongsian pada petang ini. Barisan Guru Unit Bimbingan dan Kaunseling Puan Azidah binti Abdul Aziz, kemudian Puan Rusnah dan guru-guru kaunseling, dan seterusnya anak-anak putera-puteri SMK Bandar Baru Salak Tinggi yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan di petang ini kita dapat bersama untuk satu sesi yang penuh bermakna, iaitu perkongsian berkaitan dengan kerjaya-kerjaya di dalam kehidupan yang anak-anak boleh patuhi atau contohi apabila anak-anak keluar ke alam pekerjaan atau kehidupan yang sebenar nanti. Tahniah kepada UBK yang sentiasa mengadakan macam bual bicara ataupun bicara tamu, iaitu perkongsian dengan tokoh-tokoh kerjaya dalam bidang-bidang tertentu. Sebelum ni pengarah drama, hari ini Encik Atta, iaitu Mereka Fashion. Jadi tahniah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Atta kerana sudi menerima jemputan ataupun undangan kita untuk berkongsi pengalaman, barangkali bercerita tentang pengalaman bagaimana boleh menjadi seorang Mereka Fashion yang berjaya, yang mungkin anak-anak boleh contohi ataupun anak-anak boleh buat perancangan bagaimana untuk menjadi seorang Mereka Fashion yang berjaya seperti Encik Atta. Melihat kepada situasi sekarang, dunia dah berubah. Kalau zaman saya dulu, ayah dan ibu saya hantar saya ke sekolah dengan harapan saya atau adik-beradik saya akan bekerja sebagai pegawai awam, bekerja kerajaan. Istilahnya kerja kerajaan. Saya orang Kelantan, dia panggil kerja pejabat. Nanti kerja pejabat. Itu mentaliti pada masa itu. Sebab pada masa itu, orang yang bekerja sebagai pegawai awam, bekerja sebagai kaki tangan kerajaan ini, kehidupannya begitu selesa dengan dunia masa itu. Tapi sekarang kita tidak boleh berfikir gitu. Kita perlu berfikir mencari kerjaya-kerjaya yang lebih mempunyai perspektif yang lebih global. Yang lebih global, sebagai contohnya macam yang telah UBK kita perkenalkan ialah pengarah drama, Mereka Fashion, grafik designer dan sebagainya. Terutama sekali kerjaya yang lebih bersifat global dan lebih merupakan keperluan. Maksudnya yang lebih komersial lah, yang lebih komersial. Selain daripada kerjaya-kerjaya tradisional seperti mungkin petani moden dan sebagainya lah. Tetapi anak-anak tak boleh lagi meletakkan punya cita-cita kerjaya nanti bekerja makan gaji, istilahnya dulu. Kita kena ambil contoh Encik Atta lah. Encik Atta yang berkerjaya sebagai Mereka Fashion, sudah tentu Encik Atta ni mungkin boleh jadi idola lah. Boleh jadi idola kepada anak-anak. Cuma saya tidak boleh join bersama, tidak boleh bersama mendengar sharing daripada Encik Atta sebab buku 3 saya ada pembentangan tentang pembukaan sekolah untuk SOP 3.0. Walau bagaimanapun saya cukup berbangga di atas perkongsian Encik Atta kepada anak-anak didik di SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Terima kasih, terbaik. Saya doakan juga Encik Atta terus berjaya di dalam
kerjaya dan kehidupan. Itu saja daripada saya. Semoga Allah memberkati kita. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Irfan. Silakan. Okay, terima kasih Tuan Pengetua. Jadi masa yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Macam yang kita tahu, kita ada tetamu yang istimewa, Abang Hatta Dormat ni. Jadi sebelum tu saya nak tahu, nak sepatah dua kata pada Abang sendiri. Abang sihat tak Abang? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih undang Abang Hatta hari ni untuk session hari ni. Okay, terima kasih Abang Hatta. Jadi sebenarnya kalau semua nak tahu apa istimewanya Abang Hatta ni kan. Jadi sebenarnya Abang Hatta ni memegang rekod Malaysia Book of Record sebagai perekat fashion Malaysia yang pertama yang merevolusikan pensilan pakaian berkonsepkan pelestarian alam sekitar. Jadi sebelum tu saya nak tanya, Abang prefer nak panggil Encik ke ataupun Abang? Apa-apa yang selesa lah, apa-apa yang buatkan supaya session hari ni lebih santai. Apa-apa dia, okey je. Alhamdulillah. Jadi kita akan mulakan soal sesi jawab. Jadi siapa yang nak tanya pasal Abang Hatta ke ataupun nak tahu sedikit pasal kerjaya menjadi perekat fashion ni, boleh tulis di ruangan komen. Jadi soalan pertama untuk Abang Hatta, sebenarnya kami ni nak tahu bagaimana abang memasuki perekat fashion ni. Macam mana abang boleh jadi sebagai perekat fashion ni sebenarnya? Okey. Abang cerita daripada abang belajar lah supaya daripada abang sekolah, habis sekolah sampailah abang masuk universiti. Abang akan cerita sebab dia kena dengan session hari ni. So abang dulu nama abang Muhammad Hatta bin Dormat, membesar di Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ihsan, dilahirkan di Melaka, berumur muda lagi, tak adalah. Abang SPM tahun 1999. So tak tahulah korang dah lahir ke belum masa tu. Jadi belum lahir. Nampak sangat belum lahir. Okey, tak apa. Jadi dilahirkan dalam keluarga yang serba sederhana di flat Fasa 1 Bandar Baru Bangi. Jadi kalau apa abang berkeinginan atau berkehendakkan, parent tidak macam bukan jenis yang memanjakan. So jadi kalau abang nak sesuatu, abang kena usaha sendiri dan buat kerja part time ke. So abang habis contohnya macam lepas periksa form 4 kan. So abang buat part time di Hotel Equatorial Bandar Baru Bangi. Lepas tu masa tu mungkin abang dibesarkan tak sama dengan pelajar-pelajar lain. Macam apa minta boleh dapat. Minta nak baju Levi's, nak seluar jeans Levi's ke apa benda zaman-zaman tu, abang bukan jenis yang parent yang macam nak pergi camping ke apa semua, parent macam tidak memanjakan lah. Macam kita sederhana saja. Kalau apa-apa, kalau kita nak, kena usaha sendiri. Jadi abang lama-lama pun macam dah terbiasa dengan kehidupan tu. Jadi proses pembelajaran masa sekolah dah tahu dah kalau macam nak apa-apa, mak dan ayah kata kalau nak you part time lah, cari kerja sendiri. So abang pun kerja di Hotel Equatorial Bangi. Bila abang kerja di Hotel Equatorial Bangi, abang dah pegang duit, abang rasa macam wow, besar nilainya dan sangat menghargai nilai duit tu tahu. Nilai duit dan sangat menghargai benda tu susah tahu. Kita kerja dengan satu jam berharga, 1 jam kita dibayar RM5. Jadi abang kerja berapa jam masa tu? Masa tu 1998, abang SPM 1999, masa tu Sukan Commonwealth Hotel Equatorial Bangi dia busy. Jadi abang buat part time di situ. Jadi bila abang masuk industri perhotelan, hospitality industry, abang dah suka dah. Abang dah suka environment, cara kerja, abang suka bekerja. Abang memang suka bekerja daripada sekolah lagi. Abang tak fikir nak masuk universiti tau.
So ini cerita dia belum habis. So bila permohonan borang UPU, abang tak endahkan pun di sekolah. Sebab abang tahu yang abang takkan pergi ke universiti. Abang takkan sambung belajar. So adalah macam bengkel-bengkel yang disediakan khas di sekolah. Abang tak singgah pun macam pergi, rasa berminat tak? Sebab abang tahu aku habis sekolah aku nak bekerja. Aku dah suka kat hotel, aku tahu pegang duit macam mana dan aku tahu cara bekerja di hotel macam mana. Jadi habis SPM, abang ambil jurusan di SPM, abang ambil lukisan kejuruteraan, perdagangan, apa lagi ekonomi asas and pendidikan seni tambahan. Tapi sepanjang abang membesar, abang memang begitu meminati seni. Memang ada darah seni dalam diri yang memang abang tahu abang ada base seni yang macam kuat. Masuk pertandingan reka cipta, masuk pertandingan poster, masuk lukis pertandingan kulit majalah sekolah ataupun grafik dalam bahagian sekolah. So abang memang participate benda tu dalam dalam sekolah. Jadi bila habis kita ni bila dalam aliran abang rasa abang dah bukanlah science stream ke apa ke, macam pelajar pandai-pandai sangat, macam matematik pun abang tak minat, numbers tak minat. So numbers memang tak minat. Pernah dihalau cikgu juga. Pernah dihalau cikgu matematik juga, macam kalau tak minat belajar boleh keluar. So tapi abang rasa pengakhiran waktu sekolah abang akan berakhir SPM dan abang akan bekerja. Tetapi abang memandang dalam family, ni abang yang macam dalam satu pengharapan dalam family dia akan ada satu student yang satu adik-beradik ataupun anak yang diharapkan oleh family. Abang tengok ayah dan juga mak yang bersungguh macam pergi apply, anak orang lain semua dah apply UPU, kau kenapa tak apply? So abang pun macam tick any perkataan seni, abang tick seni. So mana yang dapat. Jadi abang alhamdulillah dapat di UiTM Sri Iskandar, abang third intake. Orang dah first intake, orang dah second intake. Abang third intake. So maksudnya special case. Dia maksudnya orang dah belajar, abang baru masuk. Jadi kalau nak kata minat abang kepada fashion, abang memang tak ada. Abang tak, zero knowledge tentang fashion. Abang tak pernah menjahit. Abang hanya ada berbekalkan seni ataupun seni, kemahiran seni. Hanya cintakan seni dan masa tu SPM alhamdulillah lah, bila dah dapat result, dapat pangkat 1 tapi pun hujung-hujung lah. Tak adalah great sangat. Tapi dia hujung-hujung. Tapi yang lain semua macam alhamdulillah okey. Tapi apa nak dia cakapkan, mungkin abang pandang waktu sekolah SPM ke apa benda ni semua macam sesuatu yang macam menyukarkan. Tetapi bila melangkah ke alam universiti, bila dapat tawaran universiti, kita dah dispesifikkan atau belajar dalam kos itu saja. Macam kalau seni, diploma seni lukis dan seni reka, abang akan belajar seni saja. Foundation part semester 1. Dari situ lecturer akan nampak kemampuan dan kebolehan kita. Lecturer, kawan-kawan ataupun senior-senior, dia akan tengok interest kita kat mana. So masa tu abang rasa abang akan ambil fine art, macam seni halus. Tetapi rupanya bila masuk melangkah ke universiti, baru abang tahu yang seni ni banyak, luas. Dia ada seni reka fashion, dia ada seni reka grafik, dia ada seni reka seni halus, dia ada seni seramik di UiTM Perak masa itu, UiTM Perak Sri Manjung. Jadi abang ambil bila habis foundation part 1, abang pergi interview fashion atas dorongan lecturer. Abang tak tahu, abang tak terfikir nak ambil fashion, abang tak reti menjahit. Cakap dengan lecturer, abang tak reti jahit, tak pernah menjahit, tak pernah pegang. Dia kata tak apa, cuba je. So melukis figure drawing ataupun lukisan bentuk design apa benda ni semua kita memang
memang zero kemahiran. Jadi berbekalkan apa yang diajar nanti di universiti, dia akan bagi kita praktis dari segi drawing, apa benda semua. So abang belajar, tapi abang suka sangat proses belajar di universiti. Abang sangat suka. Kalau boleh dicakapkan momen, kalau boleh diulang, bukan sekolah menengah tapi momen abang langkah ke peringkat diploma di UiTM. Itu adalah satu pengalaman yang sangat best. Di mana abang macam refresh. Tak apa ke? Kalau nak Boleh. So abang macam happy sangat. Walaupun sebelum tu tak pernah terfikir pun macam memang nak masuk hotel saja, sebab abang memang dah pegang duit, abang nak teruskan hotel, hospitality industry. Tapi bila abang masuk melangkah di universiti, abang masuk di diploma seni lukis dan seni reka UiTM Perak. So belajar khusus dalam bidang art, seni. Abang rasa macam seronok sangat belajar benda baru, and then khusus benda yang kita minat sahaja. So kalau nak kata susah ataupun mencabar, kalau benda yang kita minat, abang rasa dia SPM lagi susah, peringkat SPM. Tapi pembelajaran di peringkat diploma adalah sesuatu yang sangat, abang nak cakap pun sangat happy, sangat menggembirakan. Tak ada satu tekanan pun pada abang. Macam apa lecturer bagi, abang akan terima dan accept. Dan proses pembelajaran dengan surrounding kawan-kawan dan juga surrounding ketika itu memang sangat best. So abang sangat macam suka belajar dan sehingga dapat grade yang okey. Ada juga momen-momen main awal di pertengahan semester, berjumpa dan berkenalan lah dan sebagainya. Tapi tak di end up semester 5 dan 6 abang betul-betul fokus dan abang dapat 4 flat. Tapi itu abang nak cakap, proses belajar di universiti dengan sekolah jauh sangat berbeza. Sebab abang tak tahu sekolah menengah kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi ni more seni ke ataupun apa stream yang korang minat. Tetapi bila nak melangkah ke universiti, memang kita kadang-kadang kita blur tau. Macam abang cerita tadi kan, abang tak tahu, abang tak pernah terasa pun macam nak belajar ke peringkat universiti. Aku nak habis, aku nak kerja je. Kita tak tahu sebab ada datang yang kos-kos dekat sekolah pun kita tak nak, kita tak hiraukan. So bila kat rumah, parent akan advise apa yang diorang advise lah. Contohnya macam, okay, kau kena jadi doktor, kau kena jadi pakar sains, kau kena jadi engineering, kau kena jadi engineer. Tapi apa yang abang boleh nasihatkan dekat semua adik-adik hari ni, kita adalah apa yang kita pilih. Kalau boleh advise, kalau boleh discuss dengan mak ayah kita. Kalau kadang banyak yang abang dapat macam adik-adik soalan macam, abang saya minat ini tapi mak suruh ambil ini. Akhirnya saya ikut mak saya habiskan tapi saya tak ada hati pun. Ada juga, abang saya minat lain tapi ayah suruh ambil ini tapi saya belajar tak habis. Jadi benda tu dia buat bukan dengan sepenuh hati. Apa yang boleh, masa abang dapat rintangan dari mak, ayah abang sporting. Sebab ayah, as long as abang masuk universiti, dia dah cukup happy. Tapi bila abang nak interview fashion semester 2, abang tanya pendapat mak dan ayah. Mak macam tidak setuju. Dia kata kerjaya peringkat fashion ni pada tahun 2000 tak nampak lagi macam, memang kita ada sini-sini di atas tapi mereka macam parent abang dia nampak macam itu tukang jahit. Mak saudara abang pun ada tukang jahit, tak perlu masuk universiti. Itu mentality parent abang. Jadi bila abang tanya ayah macam mana, boleh tak masuk interview fashion ataupun boleh tak ambil course fashion, ayah kata you are the person yang nak belajar. Dan
ambillah apa yang you pilih dan buatlah sehabis baik. Dan abang pegang benda tu. Abang pegang benda tu sampailah abang habis 6 semester. So abang memang buat yang the best. So maksudnya kita adalah apa yang kita pilih. So jangan sebab macam parent kata macam tak boleh. You tak boleh. You kena jadi doktor. You kena ambil ni. Sebab kadang-kadang interest ataupun minat kita berbeza tau dengan apa yang parent cuba scoopkan dekat anak-anak. Kan? Contohnya sekarang more on digital, kadang-kadang sekarang more on macam YouTube lah dan sebagainya, social media dan sebagainya. Dia ada course yang berkenaan itu yang boleh explore macam multimedia punya course dan sebagainya. So kalau korang minat itu dan terus dah boleh search dah apa course yang sebenarnya, sebab at the end of the day benda ni semua macam kena bagi a good benefit kepada kita. So abang habis diploma dan abang sambung, kalau ada apa-apa nak tanya je tau. So abang habis diploma dan abang terus sambung belajar lagi peringkat degree di Sarjana Buda Kepujian di UiTM Shah Alam. Itu lebih mencabar sedikit. Dia sebab dia dah tak banyak praktikal. Dia dah tak banyak penghasilan menjahit. Dia tak banyak buat, semua tu abang dah buat diploma yang sehabisnya. Tetapi apabila peringkat degree dia more banyak lebih kepada filosofi dan juga psikologi, macam mana nak cari inspirasi buat baju tu yang lebih besar, bukan sekadar macam inspirasi tu contohnya lah macam daun, sebiji-sebiji daun, tapi dia more tu macam filosofi, dia ada cerita di sebalik rekaan tu. So dia lebih besar dan lebih dalam lagi. So itu di peringkat degree. Habis degree, alhamdulillah okey, pengalaman yang sangat baik juga di UiTM Shah Alam. Lepas tu abang mula bekerja. Bila kita habis belajar, kita semua akan rasa macam okey, habis course fashion, kita akan jadi pelaker fashion pada zaman itu, pada tahun 2005. Tapi abang bukan macam tu, sebab abang habis belajar, abang terus buat part time. Bekerja dengan pengusaha buat pelamin. Nama dia Pak Abu, kalau kenal lah kan. Kalau tak, nama dia Pak Abu. Pak Abu tu dia wedding decorator yang famous pada zaman itu. Dan Datuk Razan Razil, senior fashion designer. Abang bekerja dengan mereka. Abang bekerja secara part time dan juga lukis, illustration, skill yang abang ada, abang cuba buat. Di samping abang cipta jenama abang sedikit demi sedikit. 2005 rasanya macam tuah juga sebab habis je belajar Anugerah Bintang Popular dia cari new pelaker fashion yang nak untuk pakaikan baju kepada selebriti. Masa tu abang ditugaskan untuk siapkan fasya sanda. So abang siapkan fasya sanda dan baju tu dapatlah ada komen dari media. Masa tu tak ada social media macam sekarang. Kalau ada social media dan komen-komen macam sekarang, abang rasa abang habis kot. Tapi dulu paper. So benda yang baik ataupun tak baik semua dari penulisan wartawan. So wartawan tulis benda yang abang hasilkan, melirik-lirik, macam Christmas tree. Korang boleh tengok kat YouTube. Search je ABPBH 2005, Jacqueline Victor, Fasya Sanda. Rekaan abang memang sehabis hati abang luahkan dekat situ. Semua nak letak dekat baju. Tapi bila habis belajar, semua kita nak buat. Kita buat apa yang kita rasa perlu. Tetapi sebenarnya bila dah keluar dalam industri dan juga masyarakat, dia suka benda yang lain. Dia suka benda yang lebih dekat dengan jiwa dan juga selera masyarakat. So abang kena tone down kan design. So abang dah dikritik pada tahun 2005 untuk rekaan Jacqueline Victor dengan Fasya Sanda. Melirik-lirik, Christmas tree bergerak, apa benda semua ada kat baju tu. Jadi pada tahun 2006
abang buat untuk era Fazira. Abang buat yang more klasik dan dapat best dress dan juga dapat pujian, dan seterusnya abang dah tahu dah di mana untuk menghadkan kehendak ataupun selera rekaan abang. So abang dah tahu dah market masyarakat Malaysia macam mana, apa yang cantik pada mata media, apa yang cantik pada mata selebriti, apa yang cantik pada mata masyarakat. So tidak boleh exaggerate benda yang berlebih-lebihan. So seterusnya abang masuk projek Runway pada tahun 2008, dapat top 3, dan abang banyak masuk pertandingan. Abang daripada sekolah lagi abang memang suka masuk pertandingan Reka Cipta. Macam abang cakap tadi masa sekolah, abang suka letak diri abang, cabar diri abang keupayaan diri kita bersama orang lain tau. So pada tahun 2003 abang menang Young Designer Award. 2005 abang menang Piala Jarum Belian. 2006 abang menang Projek Runway Malaysia nombor 3. Trofi Pesona Pengantin warna tahun 2005. Yang ABP tadi yang mana kritik-kritik tu abang buat benda yang buat design yang bagus sehingga dapat mereka paling popular, pilihan orang yang vote paper masa tu untuk tahun 2008, 2012 abang ada 3 dekat situ. Ada 3 trofi kat situ. So abang suka cabar diri. Itu untuk kepuasan sendiri, dan juga di samping itu bukan macam bila dah habis abang terus ada butik, tak 2005 hingga 2010 baru first abang dapat kunci butik, dapat simpan duit. Maksudnya kita bila habis belajar, kita jangan fikir macam aku kena terus jadi fashion designer. Buat je, just lalui je benda tu, just apa saja pengalaman ataupun apa saja peluang yang datang, buat saja. So maksudnya jangan macam okay aku habis belajar aku kena stick ada butik, physical store, aku kena ada ni, aku kena perfect, everything perfect, tak. Abang punya semuanya ada macam like ups and downs, ada zaman abang naik, menang itu menang ini, ada abang ada jatuhnya, ada zaman dari abang dari Shah Alam pindah ke KL dan dari KL pindah ke Shah Alam balik. So first time abang dapat pegang kunci butik pertama kalinya pada tahun 2010 di Shah Alam. So itu satu pengalaman dan satu pencapaian sangat rasa macam itu memang semua yang apa beza sustainable fashion dengan fast fashion. Okay, kejap lagi kita jawab So itulah pengalaman abang bekerja start daripada 2010. Abang dah fokus more on business, ambil pekerja, lepas tu fokus dengan wedding collection, fokus pada customer, dan kejayaan ini sangat, kalau kata kejayaan ini tidak bagus, abang tak boleh katakan kejayaan ini tidak bagus. Kejayaan ini sangat bagus, tetapi dia sangat mencabar untuk sustain, untuk mengekalkan penjenamaan kita, harta hormat dalam industri daripada dulu sehingga kini. Sehingga semua student sekolah pun boleh macam boleh invite abang untuk ada session macam hari ni untuk peringkat sekolah, sampai ke peringkat sekolah pun. So perkara itu bukan senang, tak semua pereka fashion dapat. Jadi dia adalah tuah juga. Orang kata tuah tu tak datang tuah macam Allah bagi pak, okay, kau bertuah, kau tak usaha, kau tetap bertuah. Tak. Tuah itu ataupun rezeki itu datang akan diberikan kepada mereka yang berusaha, mereka yang percaya kepada rezeki Allah dan tidak pernah give up. Abang rasa abang seorang insan yang tidak kena erti give up dan sentiasa percaya dengan rezeki ataupun peluang benda yang baik akan datang yang dari Allah. So peredaran fashion daripada tahun 2005, 2010 sampai 2013, 2015, banyak dah abang tengok evolusi fashion pertukaran
naik turun pereka fashion, ada yang wujud, ada yang dah tak wujud lagi. Trend-trend hijab naik waktu bila, turun waktu bila, dan perkembangan modest fashion, iaitu yang modest fashion adalah hijab-hijab. Kalau dulu kita cakap modest fashion ni, orang tengok orang bertudung, dia akan reference dia macam jubah-jubah jubah-jubah ke arah Arab punya fashion kan. Macam jubah hitam, very basic. Tetapi maksudnya modest fashion tercetus apabila fashion pada tahun 2013 macam tu. Terus banyak orang bertudung. Itu adalah satu pendekatan yang baik dalam industri fashion. Dia juga membuka industri yang besar di dalam industri fashion peringkat global. Maksudnya international fashion designer macam DNG, Versace, semua buat rekaan yang ada ciri-ciri keislaman. Bukan ciri-ciri keislaman betul macam, tapi diorang buat modest fashion, benda yang boleh di mix and matchkan macam apa fashion yang masyarakat Malaysia kita pakai tu, terutamanya wanita Muslim kita. So diorang, kita panggil modest fashion. So sehingga sekarang fashion itu berkembang. Sehinggalah abang nampak sehingga COVID tahun lepas, dia merubah 360 semualah abang rasa institusi pendidikan, fashion dan juga semua. Tetapi benda-benda sebegini, jika kita menghadkan kemahiran kita, macam abang tidak pernah menghadkan kemahiran abang, apa saja peluang yang abang akan buat, apa saja benda yang boleh dipelajari abang akan belajar, apa benda yang boleh di-explore abang akan explore. Pandemik merubah 360 struktur harta dolmat yang sebelum ini. Jadi sebelum ini hanya macam menunggu. Kalau lah abang spesifikkan butik abang untuk menerima tempahan wedding sahaja, so abang spesifikkan diri abang tak buat benda lain, industri wedding mati waktu pandemik. So jadi kalau abang tak buat benda lain, abang akan mati. Tapi during pandemik kita tak boleh tunggu. Banyak orang silap sebab mereka tunggu. Dia rasa pandemik tu akan beransur, akan okey. Kita keep waiting, kita tunggu. Tapi kita nak tunggu sampai dah hampir 2 tahun, kita masih baru nak okey. Baru bulan 9 lepas industri banyak boleh dibuka. So abang tidak tunggu. Kita sebagai entrepreneur, kita kena sentiasa bersedia dan dalam apa juga cabaran tu, utamanya dalam benda-benda macam pandemik yang macam menimpa. Jadi dia membuka abang supaya lebih rajin 3 atau 4 kali ganda, lebih kreatif 3, 4, 5 kali ganda, tak boleh tunggu dan tidak boleh macam berlay back, tunggu, tak boleh. Tiada istilah menunggu waktu pandemik. Jadi apa saja ruang yang boleh dibuat. Kalau macam contohnya satu industri tertutup, industri wedding, tempahan wedding, customer wedding semua macam tak ada kan. Jadi kita buka satu benda baru yang kita belajar. Abang buat design bag accessories. So dapat perhatian yang best juga, alhamdulillah. So abang bila kita explore benda baru, kita akan minat lagi. Kita akan lebih minat dan kita akan explore banyak benda. So peluang pun datang. Jadi abang belajar sustainable fashion. Macam tadi ada soalan yang menampak tentang sustainable fashion. Sustainable fashion ni bukanlah trend. Abang ingin bagi tahu semua student sekolah hari ni, dia bukan satu trend. Benda itu dah lama. Macam mana dia dipanggil sustainable fashion ataupun fashion lestari. Abang masuk Kuala Lumpur Fashion Week, KL Fashion Week pada tahun 2015, first time untuk koleksi, ada salah satu koleksi kat belakang, Beetle by Harta Dolmat. Abang suka lukis motif kain abang sendiri tau. Kalau tengok kat baju belakang ni, ni motif ni abang create sendiri. Dia bukan kain yang ready yang kita beli kat fabric store, ada tak. Setiap koleksi abang akan hasilkan corak dan print dan
dan buat koleksi. So dia akan lebih beri impact yang kuat dalam penjenamaan, design, motif kita, dia akan lebih orang macam lebih appreciate. Compare to orang yang beli kain, dia beli kain dan dia buat. Abang tak suka koleksi abang sama dengan ataupun kain yang abang guna sama dengan pereka fashion lain. Abang suka sentiasa ada pemikiran yang macam aku tak nak sama. Kalau aku tak nak sama dengan orang, apa aku kena buat? So aku kena cipta kain aku sendiri. So aku macam mana aku nak cipta kain aku sendiri? Aku kena cipta motif kain aku sendiri. So kalau aku cipta kain motif aku sendiri, apa yang aku boleh buat? So itulah permulaannya pada tahun 2015. Bila abang start buat tahun 2015, rekaan motif beetle, kumbang. Kalau ada perasan koleksi sebelum abang ada beetle kumbang tu. So jadi kain-kain yang ada berlebihan tu, kalau sebelum ni kita beli kain, kita tak kita potong kain 4 meter kain buat baju kurung, 4 meter kain buat baju Melayu. Ada sepihan kain, lebihan kain itu, kain perca itu, kita akan sebagai tailor ataupun tukang jahit, kita akan main buang saja tau. Kita tak kisah pun. Kan? Betul tak? Perca kain itu. So jadi perca kain-kain ini memakan masa 30 hingga 200 tahun untuk terurai di landfill, di tanah sana. Kita tak pernah peka, kita tidak pernah peka tentang perkara ni sebab sebagai manusia normal, kita hanya penting, kita boleh cakap lah setiap manusia macam ada rasa selfish ataupun pentingkan diri sendiri, macam apa sampah yang terkeluar daripada rumah kita, dari butik kita tak pernah fikirkan apa terjadi di landfill. Tapi adakah kita tahu di landfill sana sebanyak 195,300 tan sisa tekstil yang dihasilkan setiap tahun. Ini adalah data tahun 2019. Itu kain sahaja. Jadi atas rasa kebertanggungjawatan abang sebagai pereka fashion, abang ingin menyuarakan ataupun ingin mewar-warkan tentang sustainable fashion. Abang ingin bagi tahu dekat semua pereka fashion tentang isu-isu kelestarian, apa yang kita boleh buat, apa tindakan kita sebagai pereka fashion, bukan saja membuat memperoleh hasil daripada bisnes kita, tapi kita kena bagi kesan yang baik juga kepada kena bagi kesan yang baik juga kepada ekosistem ataupun alam sekitar kita. Fashion penyumbang kedua terbesar selepas industri petroleum. Jadi abang rasa itu adalah peranan yang besar. Sebab tu abang cakap okey, kejap, apa tu soalan? Apa tuan tengah murid yang jadikan alasan? Sekejap tidak lagi abang baca soalan-soalan. Dia bukan satu trend. Abang cakap benda ni dari lama di negara luar sana. Kalau siapa tengok Harry Potter, Emma Watson dah pakai pun baju yang dihasilkan dari recycle plastic material pada 6 tahun lepas. Maksudnya di Malaysia, abang pertama kali bawa pada tahun 2020. So kita Malaysia, fashion kita ke belakang sikit. Jadi abang tak nak benda yang ke belakang ni, abang nak kita seiring sama di peringkat global sehingga sekarang, sehingga apa yang abang buat ni tanpa usaha tanpa henti, Atta Dolmat dan juga tim, kita dah dapat wujudkan Kuala Lumpur Young Design Association yang memfokuskan kepada sustainable ataupun kelestarian. Kita dah dapat collaborate dengan Kementerian Air dan Alam Sekitar ataupun ke Kementerian KPKT dan juga agensi seperti Green Tech. Banyak juga agensi yang kita telah banyak bekerjasama. So maksudnya pereka fashion bukan lagi ditakut lama macam sebelum abang cakap tahun 2008, 2013, sebelum ini yang macam hanya menanti order baju-baju wedding. Tidak. Abang masih buat baju wedding, abang masih explore sustainable fashion. Maksudnya kita tidak menghadkan diri kita sebagai pereka fashion, kemampuan aku takat ini saja. Tidak. Kita tidak menghadkan kemampuan kita. Kita buat macam-macam. Jadi untuk lagi kelebihan untuk student ataupun orang zaman sekarang, social media contohnya macam TikTok,
Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan korang generasi muda ni memang sangat pakar TikTok. Benda itu semua sangat membantu. Jadi gunakan sebaiknya dan jangan terleka dengan social media sangat sebab masa abang belajar dulu tak ada pun phone-phone yang berdigital macam ni. Dulu semua kena beli buku. Sebab abang very manual, buku-buku memang sampai sekarang abang suka beli buku. Itulah cara abang dapat inspirasi selain daripada phone. Phone kita tahu orang akan save gambar kita suka, kita akan save. Benda tu mudah, semua di hujung jari. Tetapi menyimpan inspirasi gambar baju kita suka, artis kita suka, benda yang kita suka, semua kita save. Tetapi dia hanya habis sehingga save memenuhkan memory saja. Kita tak ada buat langkah seterusnya apa. Save je dan tengok-tengok gitu je. Dia takkan sampai. Jadi apa yang abang buat, dari save gambar-gambar tu abang print. Bila print, kita ada physical touch dengan inspirasi kita. Bila kita ada physical touch, kita print dan kita boleh belik dan kita tengok balik. Situ menjadikan kita menggunakan teknologi itu sebaik mungkin. Bukan sekadar macam save dan simpan, memenuhkan kita punya storage. So gunakan sebaiknya dan jangan terleka dengan terhanyut dengan TikTok ke apa, korang generasi TikTok abang tahu, tapi gunakan sebaiknya. Tahu yang kita ada tanggungjawab kita sebagai murid. Kita bila belajar, kita ada tanggungjawab kita sebagai anak murid, kita ada tanggungjawab kita sebagai anak kepada parent kita. Kita masih ditanggung. So kita kena buat yang terbaik untuk mak ayah kita. Tetapi bukanlah ikut macam memanglah orang kata macam abang cakap tadi, abang ingatkan sekali lagi, kita adalah apa yang kita pilih. Jangan macam terhad dengan apa, terbendung dengan apa kehendak parent. Kalau ada isu-isu macam bila waktu nak belajar, peringkat universiti, berbincang elok-elok cakap dan buktikan dekat mereka. Abang rasa itu adalah satu cara komunikasi yang bagus. Okay, sebab kalau macam abang kata tadi, kita ni sebenarnya kena ada minat je sebenarnya. Kalau tak ada minat memang tak boleh buat apa. Lepas tu kalau kita tak ada usaha, saya cakap saya memang kita buat apa pun takkan berjaya. Jadi kita ada soalan daripada Rosna binti Abdul Latif. Apakah nasihat tuan tentang sikap sesetengah murid yang jadikan alasan pandemik untuk tidak belajar? Sebab sekarang ni waktu pandemik ni ada pelajar yang macam malas nak masuk kelas, ada tu macam lambatkan waktu nak masuk kelas, malas nak buat kerja. Jadi apa nasihat abang sendiri tentang sikap setengah murid ni? Abang faham pandemik ni dia memberi kesan, dia secara tak sedar dia beri kesan kepada mental kita tahu. Walaupun belajar secara online ataupun secara virtual macam ni, dia bila kita terduduk dalam satu tempat tanpa keluar, tak ada physical interaction, tak ada macam betul-betul jumpa kawan-kawan student lain, tak ada jumpa cikgu betul-betul ni, dia lambat laun dia akan menghimpit tekanan, memberi tekanan kepada kita. Itu sebenarnya adalah salah satu contoh tekanan. Tetapi pada pendapat abang, gunakanlah masa yang ada itu sebaiknya untuk betul-betul belajar, sebab anggap ini adalah satu masa yang macam sukar, tetapi tak adalah sukar mana pun sebenarnya. Kelas secara virtual kan. So bila kita diperlukan di dalam kelas, kita hanya perlu duduk dan macam ni hari ni, macam session kita hari ni, dan buat apa yang diperlukan. Tidak ada istilah macam rasa perlu malas ataupun sebabnya bila kita start rasa macam menyimpan ataupun wujudkan rasa malas tu, dia akan dragging. Benda tu seperti satu dakwat macam ni. Kita bayangkan satu gelas. Dalam satu gelas air kosong kan. Satu benda ini abang selalu letak dalam abang punya psikologi ataupun abang diri abang macam tu. Mindset. So benda-benda yang tak best abang anggap macam diri abang dalam satu gelas.
benda-benda yang tak best abang takkan izinkan untuk masuk dalam kelas air yang jenis ni. Contohnya malas. Benda-benda yang negatif lah, perkataan negatif. Malas tu dia seperti satu ink dark white dititikkan di dalam air kosong tadi. Dia akan merebak. So dia akan jadi lama-lama dia akan merubah air yang putih tu jadi benda lain. So dia akan affect kita, dalaman kita. So itu yang abang cuba letak mindset macam okey, kalau macam benda ini tidak boleh berlaku. So kalau macam malas tu jangan diikut-ikutkan. 1 titik malas, 2 hari 2 titik malas, lama-lama hitam hari tu nanti. So tidak boleh diikutkan, so kena lawan. Every day kena, ini abang buat tau. Every time abang rasa down je, abang selalu cakap dengan my staff ke apa benda semua. Abang akan bangun pagi dan abang ada mantra abang sendiri. Selain kita bersembahyang dengan Tuhan, doa seikhlas hatinya. Waktu doa tu, doalah, tak ada siapa pun tahu kita berdialog dengan Allah apa. Awak berdoalah dengan apa, dengan Allah waktu semayang. Itu satu. Tapi bangun pagi kena ada communicate, cakap benda yang bagus-bagus. Dengar benda yang bagus-bagus, cakap benda yang bagus-bagus. Cakap benda yang boleh positifkan diri untuk rohani, abang panggil untuk dalaman awak tau. Untuk diri, untuk abang panggil apa? Untuk dalaman lah. Okay, hari ni abang selalu macam apa yang abang selalu buat, hari ni akan ada benda baik berlaku. Hari ni walaupun benda tu kita cakap je. Amazing day, benda-benda kata-kata yang best. So aku akan jumpa orang yang bagus, aku akan dapat berita yang bagus. Mesti akan ada sangkut benda tu. Kadang tiba-tiba staff abang cakap good news, macam ya ke, macam wah best. Tapi ada juga macam end up, ada macam benda-benda yang macam tak best. Contoh macam dah petang, tiba-tiba ada macam ada news yang macam tak okey. Tetapi tak boleh macam react dengan benda yang tak best untuk rosakkan benda yang apa yang kita dah apa tadi, kata-kata dari pagi tadi kan. So macam anggap itu adalah satu motivasi untuk mindset kita. Cakap elok-elok, apa kita harapkan, kita cakap depan cermin. Dulu abang masih amalkan juga cakap depan cermin dalam bilik air. Hari ni apa, kau akan okey. Macam nak cakap dengan session hari ni pun, dengan semua student, abang cakap kau akan buat best. Kau akan cakap dengan okey. Kau akan bagi orang selesa. Abang cakap dekat cermin. Kadang tergelak tau, masa mula-mula orang cakap, memang kita akan cakap, betul ke kita boleh cakap dengan diri kita dekat cermin. Tapi benda ini semua korang kena buat. Tak ada siapa yang nak nasihatkan diri kita, melainkan diri kita sendiri. Tahu, kita kena cakap dengan diri kita. Kita kena cakap benda yang baik-baik. Kita kena, jangan cakap benda yang tak best. Sebab every word kita adalah satu doa. Jangan izinkan diri kita cakap benda yang bukan-bukan. Sebab perasan tak kalau korang cakap benda yang tak best ataupun tengah mengata orang tu mestilah tiba-tiba WhatsApp lah, tiba-tiba mesti dia ada macam appear dalam tu. Mesti. So sebab Tuhan cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik, doa yang baik-baik. So itu apa yang boleh cakap untuk orang yang rasa malas dan rasa pandemik ni sebagai alasan. Okey, macam yang kita kata tu kan, apa-apa pun mindset yang memainkan peranan untuk hari kita. Daripada mula pagi sampai habis kita kena setkan minda kita. Okey, hari ni apa yang aku punya target, apa yang aku akan capai hari ni. Jadi abang, sebenarnya macam mana ataupun apakah keunikan rekaan abang yang kami ni sebenarnya perlu tahu? Okey. Keunikan macam abang cerita tadi, abang tak suka motif ataupun kain, abang tak suka berkongsi kain dengan mereka fashion lain. Macam contoh, abang tak suka benda yang sama sebab pernah terjadi tahun 2011 macam tu, mereka fashion lain bergaduh tau, bergaduh each other sebab kain ni diguna, padahal dari store yang sama. Jadi abang tak suka isu itu berkait dengan koleksi abang. Jadi abang create my own motif. Abang rasa di Malaysia abang yang start create motif. Itu yang adalah keunikan
yang abang boleh katakan yang abang sendiri sangat banggalah dan sangat bersyukur dengan pinjaman ilmu dan inspirasi dari Tuhan? Okay, jadi abang apa macam kita tahu kita ada masa down dengan masa yang kita tak okay kan. Apa yang dapat kuatkan abang punya mindset macam oh aku akan okay hari ni. Macam mana, apa yang akan kuatkan abang, siapa yang akan kuatkan abang tu? My parent, terutamanya my mak akan fikir, sentiasa akan fikir mak. Kalau abang down, abang kena berkomunikasi dengan dia. Dia macam recharge tau. Abang dengan family sangat kuat, terutamanya mak, ayah pun kuat juga. Ayah, mak, sementara kalau ayah dengan mak kita ada communicate dan selalu berinteraksi dengan orang, sebab doa daripada mak adalah doa yang tidak ada hijabnya. So abang sentiasa. So macam semalam, contohnya tak payah semalam ada ketika abang akan rasa macam tak okey, mood rasa macam swing mood, macam nak kena communicate dengan mak. Abang call tak dapat. Kenapa ni? Call lagi. So call malam dapat. So baru rasa lega. So cerita borak je dengan mak, and then bila berinteraksi dengan mak, dia akan macam bateri yang habis fully charge. So itu cara abang macam pulihkan abang punya inner self. So selain itu tak ada apa kot. Abang akan refer balik pada family macam mak dan ayah. So kalau rasa down, akan fikir rasa macam aku ada tanggungjawab aku lagi kepada my family, dengan mak ayah aku lagi, aku nak kena fikirkan something dengan kepada pekerja dan team juga, mereka look up ke dekat kita. So kita tak boleh macam nak ikutkan down. So tak boleh nak tunjukkan macam separuh orang dia akan letak dekat status lah apalah, dia suka macam tunjukkan macam aku sedih ni. Tak, abang bukan macam tu. So, kalau boleh kita tak tunjukkan kelemahan kita di social media, tak perlu orang tahu. Biar kita saja tahu dan kita komunikasi dengan, kalau nak berdialog pun dialoglah dengan Tuhan, nak berdialog dengan mak ayah kita, dengan orang yang circle kita, kalau dan ada kawan, dengan kawan yang kita percaya. Kalau dengan cikgu lagi bagus. Dengan cikgu, abang rapat dengan cikgu pendidikan seni abang dulu dan cikgu bahasa Malaysia abang dulu. Macam dengan lecturer abang pun abang rapat, sebab di peringkat universiti, kalau di rumah mak ayah kita adalah parent kita. Kalau di sekolah, abang akan anggap cikgu adalah mak, macam family abang. Kalau di peringkat universiti, lecturer tu dia macam mak ayah kita juga. So kita sangat menghargai dia orang punya ilmu yang diorang bagi tu halal, supaya kita dapat ilmu tu halal dekat kita. Macam itulah. Faham. Macam yang abang Hatta kata tadi, family apa-apa pun family lah yang pertama. Okay, jadi bagi abang sekarang ni macam kita tahu preoccupation kebanyakannya lebih kepada perempuan. Lelaki ni walaupun mereka berminat, tapi diorang punya mindset macam aku lelaki, aku kena kerja engineering, kena kerja berat-berat macam tu. Jadi apa pendapat abang untuk para lelaki, para student lelaki untuk yang berminat nak masuk menjadi preoccupation ni? Dia kena, nombor satu dia kena, kalau dia minat tak ada masalah dah. Kalau dia berbalik kepada minat dan keberanian kita nak masuk dalam industri tu. Macam sama juga macam nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi hafiz ke, macam pandai baca Quran ke, apa benda, semua berdasarkan daripada minat. Bila kita minat, kita tahu apa yang kita nak dan apa yang kita aim, dan kita tak ada rasa macam kita menganggap kejayaan ni ni kejayaan perempuan, tak. Tapi perasan tak macam sekarang ni dah tak ada isu macam gender, macam preoccupation khusus pada wanita saja, tak ada. Sekarang ni lelaki ataupun perempuan, kejayaan itu dah macam sama saja. So tak ada dah isu macam preoccupation ataupun dianggap sebagai kejayaan untuk wanita saja. Benda tu mungkin tahun 2000 dan sebelum, macam masa abang awal belajar tu mungkin dia, tetapi sekarang ni tak dah. Abang dah nampak perkembangan the new young preoccupation yang baru,
dengan koleksi men's street style dan sebagainya, macam banyak lah abang nampak perkembangan tu. Faham. Jadi kepada para pelajar, rakan-rakan semua, kalau berminat jadi Breaker Fashion, korang semua go je. Sebab kata abang tadi kan. Jadi sebenarnya waktu abang jadi Breaker Fashion ni, macam waktu sekarang, apa abang punya cabaran yang paling besar bagi apa yang abang rasa waktu tu? Cabaran paling besar je Sekejap, cuba ingat apa cabaran paling besar. Apa cabaran paling besar? Kejap, cuba ingat. Macam banyak cabaran sebenarnya. Cabaran dia apabila ada masa kita terleka tau. Abang tak kata abang ni macam sesempurna manusia, tak. Ada masa kita ada masa kita akan terleka. Terleka tu, kita ni manusia yang tidak sempurna tau. Kita tak manusia yang tidak perfect, yang kita tak sempurna. So jadi ada masa kita terleka. Jadi di kali terleka tu membuatkan banyak benda yang affect kepada butik abang, pekerja abang, bisnes abang di zaman sebelum ni. Jadi abang belajar banyak daripada benda tu. Abang macam dah tahu dah, sebab bila kita berada di atas, kawan kita ramai. Di sekeliling kita macam kita diraikan, dimasyurkan, dimeriahkan macam wah kau lah best, kau lah ni. Macam apabila kita jatuh ataupun bila kita down, carilah yang tadi tu mana, tak ada. So pendek kata, kalau kawan berhibur memang ramai, memang mudah. Tapi bila kawan yang macam yang nak bersama kita dari tengok kita jatuh ataupun kita tengah down, dia nak bersama kita, itu adalah ada sukar. Tapi kalau andai kata semua student hari ni ada kawan yang macam susah dan senang, simpanlah dia. Jadi macam abang kata, kita kenalah cari kawan yang betul-betul berguna untuk kita tau. Lepas tu bagi saya, kalau kita pergi kepada cabaran tadi kan, apa pula momen yang terindah semasa abang jadi Breaker Fashion yang abang rasa macam wow, aku dah berjaya macam tu? Kalau tahu, baru-baru ni macam dalam 2 minggu lepas, United Nation ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu tingkat global, dia notice dengan apa usaha abang dalam ke arah kelestarian ini adalah satu pencapaian yang abang rasa sangat besar, sebab kita negara Malaysia kalau nak di-compare dengan Indonesia dan juga Thailand, fashion kita still market kita very very kecil, tetapi usaha yang abang buat itu dapat perhatian United Nation. Jadi abang sangat bersyukur. Itu adalah satu pencapaian yang best juga. Dan juga Malaysia Book of Record mengiktiraf usaha abang dan juga usaha tim sebagai Breaker Fashion pertama yang melahirkan koleksi Lestari. Lestari itulah macam kalau abang boleh terangkan sedikit, mungkin student kurang faham apa tu Lestari kan, macam ataupun recycle plastic material. Adakah macam ambil je plastik-plastik tu terus jadi baju kostum? Tak. Dia adalah proses dari mana plastik botol yang kita buang yang boleh di-recycle, dikumpulkan, dimampatkan dan dihancurkan menjadi flakes, dan flakes tu menjadi benang. Dia jadi benang dan dia buat macam kain baru. So macam ni lah. So dia buat baru dan itulah kain yang abang dapat dari cloths, dan buat koleksi sama macam baju yang kita boleh pakai sehari-hari. So benda itu yang baru di Malaysia. So itu adalah satu momen yang sangat berharga juga pada abang. Alhamdulillah. Okay abang, saya nak tanya soalan lain ni. Bagi kalau abang bukan Breaker Fashion, abang jadi apa sebenarnya? Abang adalah seorang pekerja hotel, macam abang cakap tadi. Kalau abang bukan Breaker Fashion, abang akan bekerja dalam bidang hospitality industry, sebab abang suka environment bekerja di hotel. Abang suka.
Okey abang. Sebenarnya macam kita tahu macam kita tengah study ke dekat U ke ataupun dekat sekolah, kita ada setengah orang tu tak tahu manage masa dengan antara dia punya study dengan masa peribadi dia. Jadi macam mana cara abang untuk manage time abang tu sendiri dengan keluarga dengan study? Kalau keluarga, kalau masa belajar, kalau macam kalau masa student ataupun masa sekolah, abang bukanlah macam jenis, macam apa cakap tadi, abang jenis bukanlah jenis yang bersungguh belajar. Tak, abang jenis last minute. Everything semua macam last minute sebab abang bukan jenis yang pergi bersungguh-sungguh belajar. Tak juga. Tapi bila dah nak exam tu, waktu sekolah, barulah bersungguh-sungguh. Sama je, abang rasa apa yang abang lalui sama je macam korang semua. Bila dah nak exam baru akan study beria. So dan tawakal waktu tu. So abang rasa sama saja benda tu. So bila di peringkat universiti ada momen-momen mainnya juga dan ada momen bila exam dan last minute dah, waktu itulah juga waktu difokuskan. Tapi kita kena sedar dan di hujung-hujung semester tu kita kena kumpul grade yang bagus. So jadi di hujung semester tu kalau kita ikut kawan sangat dan kita kena fikir, abang rasa macam mana abang kekalkan sebab abang ada rasa kompetitif yang sangat tinggi dalam diri abang daripada macam abang cakap tu, abang suka masuk pertandingan. Benda tu secara tak langsung dia bawa sampai ke abang belajar tau. Walaupun dengan abang ada 6 orang best friend ni kita berlawan each other dalam cara yang sangat sihat. So kalau seorang ni dia paling laju buat kerja, nama dia abang boleh ingat lagi, Siti Nurmaya. Kalau Siti Nurmaya ni dia buat laju, so kita kena ikut dia punya laju. Kalau yang seorang ni dia rajin, dia paling rajin, dia buat paling banyak. Kata kalau lecturer bagi 20 sketches tapi dia buat 50. So kita kena ikut rajin dia. So 50 sketches kita kena ikut. So kalau kita kena ada kawan yang bagus. So kalau seorang yang macam kalau katalah lecturer ataupun cikgu macam pandang seorang student, dia suka student tu, dia rasa dia nampak potensi kat student ataupun lecturer tu, nampak dia suka kat student tu punya inspirasi dan sebagainya. Macam aku akan make sure lecturer akan suka apa yang aku buat. Sebab aku tak dapat perhatian ni tapi aku nak perhatian lecturer tu, aku akan buat the best. So sehingga betul-betul abang dapat. So caranya adalah buat yang the best dan enjoy the moment waktu belajar. Sebab waktu belajar di peringkat sekolah dengan waktu belajar di peringkat universiti adalah benda yang korang akan sentiasa rindukan selepas belajar dah tak sama dah. So waktu bekerja dah totally lain dah. Macam abang kata tadi, kita ni kenalah enjoy the moment. Kita tak semestinya kena stress je memanjang kan. Betul tak abang? Jadi sebenarnya kalau kita kerja apa-apa pun kita mestilah ada inspirasi kan. Bagi abang, siapakah idola abang yang abang rasa macam dia ni adalah orang yang paling hebat lah abang pernah jumpa sebagai fashion designer ni? Okay, kalau dulu masa abang belajar, abang kena buat interview, kita kena buat apa tu, thesis kan. Abang interview senior fashion designer, nama dia Datuk Razwan Razwil. Apa yang abang suka tentang Datuk Razwan Razwil ni, tentang kepribadian dia. Pada abang, dia waktu tu dia tengah buat rekaan, abang pergi datang as a student semester 4 degree di Shah Alam masa tu, dan butik dia di Daya Bumi. So dia luangkan masa untuk abang interview dia pasal kebaya dan sambil dia busy buat baju Datuk Siti Nurhaliza konsert di Albert Hall masa tu. Dia buat dan sambil dia jawab soalan abang. Jadi abang suka abang pandang kepribadian dia yang sangat macam merendah diri, seorang yang hebat. Jadi abang nak ikut style dia. Abang tak pandang orang yang macam dia preker fashion dia kena sombong. Dia preker fashion dia kena macam ada kelas dan sebagainya. Tak. Pada abang dia letak abang yang student boleh selesa dengan dia, so abang pandang dia sangat macam Datuk Razwan Razwil, someone yang abang macam puji kepribadian dia. Itu inspirasi abang.
Betul. Selain daripada minat, kita ni kenalah ada seorang untuk diidolakan supaya dapat tingkatkan kita punya semangat tu nak berjaya tu. Jadi bagi abang, berapa jangka masa abang untuk siapkan satu rekaan tu? Macam kita tahu rekaan baju ke, baju kahwin ke, ambil masa yang lama sebenarnya. Jadi bagi abang satu rekaan yang paling ringkas berapa jam abang? Ataupun berapa hari? Ada masa 4 ke 5 jam boleh siap satu design yang simple macam kurung akad nikah tanpa tanpa ada bidding dan sebagainya. So 4 jam macam tu boleh siap juga. Tapi kalau untuk yang lebih intricate detail, dia memakan masa 2 minggu hingga ke 3 minggu juga. Ada proses fitting, datang cuba baju dan kadang-kadang customer datang waktu dia tengah badan dia besar, tiba-tiba dia fitting, badan dia dah kecil. So dia ada proses dan juga masa dia. Faham? Ni ada soalan ke sini? Betul kata Cikgu Azida ni, kalau ada apa-apa soalan buka je mic, tak pun tulis dekat ruang komen, nanti saya akan bacakan untuk soalan abang. Sebab abang ni jarang tau datang kat sini, rugi sangat-sangat kalau tak tanya soalan ni Ya betul, tanya je apa-apa yang korang rasa terbuku nak tanya, nak tahu, tanya. Betul. Jadi macam kita pergi kepada perancangan masa depan, apa yang abang punya target nak sampai ni untuk jadi sebagai pelaku fashion ni? Separuh orang dia akan cakap macam apa yang you akan nampak 5 tahun lagi diri you akan ni, sentiasa ada aim dan sebagainya. Tetapi pada abang adalah seorang yang meletakkan diri abang di saat ini. Sebab di masa mendatang kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa datang, kita hanya boleh merancang. Tetapi abang seorang yang meletakkan diri abang di saat ini dan buatlah the best di waktu ini. So contohnya macam peluang-peluang apa yang ada di masa depan, abang harap dapat berkolaborasi lagi dengan lebih banyak sektor government dan juga boleh meluaskan lagi macam hari ni session dengan student, abang dapat ada physical interaction, pergi sekolah ke banyak aktiviti dengan student. Sebab di Hatta Dormat kita dah ada campaign Earthrise. Kalau sebelum ni kita ada Oceanus, kita ada campaign Earthrise. Earthrise dia kalau sebelum ni kita buat fashion kepada Kuala Lumpur Young Designer Award, Clyda dia fokus kepada fashion student. Tetapi abang wujudkan satu kempen iaitu Earthrise yang lagi satu lapisan untuk student pula yang dapat tahu tentang sustainability ataupun kelestarian alam sekitar dan boleh relate dengan fashion juga. So abang nak emphasize ataupun luaskan lebih benda tu. Okey abang, jadi kalau kita pergi mana-mana event, kita mestilah nampak sangat banyak warna-warna yang ada kan, yang mempengaruhi event tu sendiri. Jadi bagi abang, warna apa yang kalau abang tengok, dia lah paling meriah, dia lah paling high class lah bagi abang? Warna ni terlalu subjektif tau, tetapi pemakaian juga membantu seseorang nampak lebih menyelah dalam sesuatu event tau. Tapi warna membantu, tetapi kalau contohnya seseorang pakai warna neon green tetapi dia dalam hati dia sendiri tak mahu pakai dan kepribadian dia pun tidak confident untuk pakai, dia takkan nampak tau, dia takkan stand out pun. Berbeza dengan seorang yang dia ada kepribadian ataupun personality yang bagus, dia pakai warna hitam pun di dalam satu event dia akan nampak menyelah. Contohnya Kim Kardashian kan yang baru ni di Met Gala. Betul. Semua orang pakai Vavavoom Grand dan sebagainya, dia keluar dengan baju Balenciaga berbalut hitam dan dia take the limelight. Hanya hitam, nampak tak? Begitu strong, tanpa tunjuk muka, begitu strong personality dia. Dia bungkus muka dia tapi orang still tahu itu Kim Kardashian dan dia dapat highlight. Maksudnya personality wise.
Itu soalan daripada Rosna binti Abdul Latif. Kemahiran berkomunikasi ni dan interaksi sosial penting tak bagi abang kepada seorang designer ni? Sangat penting. Ini abang nak nasihatkan kepada semua student ni Sekarang di social media semua orang ada power untuk komen, cakap, macam type dan komen dan sebagainya kan. Komunikasi kita kena sentiasa ada limit tau. Macam sekarang ni physical interaction is different, tetapi bila berinteraksi dengan orang, kita kena biasakan ada standard bahasa ataupun jaga bahasa kita. Komen kita di social media orang, kita anggap macam page kita adalah rumah kita. Kita bentuk rumah kita. So jangan izinkan bila kita izinkan, contohnya macam kita izinkan orang komen tak best dekat page kita, kita macam mengizinkan anasir luar datang dekat page kita, macam orang luar datang rumah kita buat hal. Dia macam tu. Kan? Dia macam tu. So kita kena avoid benda tu. So kita pun kena pergi rumah orang dengan cara yang elok untuk kita anggap page orang, Instagram orang, TikTok orang adalah rumah dia. So masuk dengan berhemah, cakap benda yang baik-baik yang macam memudahkan dia faham dan juga dia boleh terima. Jangan macam kalau benda tu boleh mendatangkan aib ataupun menjatuhkan maruah dia. So benda-benda sebegitu tak bagus. Jadi communication skill sangat penting kepada semua, terutamanya korang warga-warga TikTokers ni. Okay, soalan daripada Nur Aina, how to convince your parents when they are against your interest? Macam mana tu bang? Sebab ada setengah orang yang terpaksa ikut je parent dia. Dia nak jadi apa, dia kena ikut je. So apa pendapat abang tentang soalan tu? Dia kena, macam abang cakap tadi, komunikasi. Macam abang banyak cakap sangat tentang komunikasi. Tapi you kena bagi tahu parent, dan juga kalau boleh dapatkan backup. Kita nak cakap dengan parent kita kena ada backup. Macam kita kena ramalkan apa parent akan tanya. Okay, kau nak jadi apa? Okay, kau kena jadi engineer. Kita nak jadi engineer, kau nak jadi apa? Kau nak jadi pelaker fashion. Okay, apa yang kau boleh buat dengan pelaker fashion? So every persoalan yang kita dah fokus parent kita tanya, kita kena ada jawapan dah. Kita kena dah ada jawapan. So kita kena bagi dia nampak jelas. Kadang-kadang parent dia nakkan kejayaan yang bagus untuk kita, tetapi dia cakaplah nak jadi doktor, engineer, doktor gigi dan sebagainya. Tapi dia tak tahu interest, minat anak dia ni kepada apa sebenarnya. So abang selalu tekankan parent untuk sentiasa ikut kehendak anak dan guide dia betul-betul. Sebab itu adalah apa parent ayah abang buat. Dia nampak abang suka seni, dia hantar abang pertandingan lukis lah, apalah, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. So ayah memang guide betul-betul. Tapi untuk macam parent yang tak faham, kita kena terangkan guide dia. Kita kena bagi input ataupun backup input yang kita nak berkomunikasi tu, kita kena bersedialah. Maksudnya jangan macam bila dia tanya tu macam okay, tak tahu, krik-krik, mesti dia akan tak yakin. So kita kena yakinkan dia. Kalau perlu dapatkan bantuan daripada cikgu ataupun siapa lecturer, input tambahan, bagi dia tentang gambar, visual, data, lagi bagus. Macam abang kata tadi, kita apa-apa pun kita kena ada backup plan. Kalau nak bagi tahu pasal cerita tu, kita memang kena sediakan sesuatu. Sebab kadang-kadang parent ada yang tak tahu sebenarnya kita ni nak jadi apa, nak ke arah ke mana kan. Betul tak bang? Jadi soalan daripada Nur Hazika, antara artis yang abang pernah jumpa, artis yang mana abang rasa abang suka berkolaborasi dengan dia, ataupun abang rasa senang bekerja dengan dia, ataupun rasa macam dia lah orangnya yang saya nak kerja nanti, macam tu.
Abang tak boleh bias sebab macam siapa yang datang kat kita, kita appreciate. Abang appreciate siapa saja yang datang. Abang anggap semua selebriti ni macam customer kita juga. Siapa yang datang kat kita, baik Dato' Siti, Jana Azin, Yuna, Naim Daniel, siapa saja yang Armentino, baru ni Armentino datang untuk buat baju untuk video clip. Jadi siapa yang datang kat kita dan ada bagi good good chemistry dengan abang suka. Contohnya macam abang dengan Yuna, abang boleh katakan sesuatu kita ada chemistry yang bagus dalam membuat rekaan. Sama juga dengan Naim Daniel. Naim Daniel pun bagus juga dan someone yang macam selebriti yang abang kata dia bijak. Dia bukan sekadar menyanyi, boleh cipta lagu, dia juga ada ilmu dalam apa yang dia buat dan juga perkara lain juga. Betul tu bang. So apa-apa pun first come first serve, betul tak bang? Betul. Okay. Jadi daripada Cikgu Azida, apa pendapat Encik Atta tentang mental health yang berlaku pada zaman pandemik ni? Bagaimana nak tangani ketika stres? Sebab ada keadaan orang tu macam kita tahu masa zaman pandemik ni ada yang bunuh diri, ada yang terlampau stres sampai tak boleh nak buat apa-apa lah. Macam mana? Apa pendapat abang tentang soalan tu? Ya, pernah itu kita tak payah tengok luar. Kita tengok circle kita je. Kalau kadang-kadang kita dengan kawan kita, kadang-kadang tak payah orang lain, kita sendiri pun akan mentally break. Abang pun ada masa yang zaman yang masa duduk seorang-seorang, tak boleh pergi mana, tak boleh jumpa mak, tak boleh kita hanya seorang saja. Tu memang ada masa ni koyak. Koyak juga tau. Tapi apa yang kita buat adalah gunakan masa tu sebaiknya untuk bila mental koyak, dia akan efek kita, kemarahan kita membuat meledak-ledak. Sebab itu kalau kita tengok di social media semua orang marah. Asal ada isu dia semua orang pam marah. Sebab itu semua mental kita semua tentang di zaman pandemik ni semua dah koyak. Tapi apa yang boleh kita buat kan, kita kena bersabar. Memang agak klise tetapi sabar itu adalah kunci segalanya. Macam kalau rasa nak komen, kalau rasa nak luahkan marah tu semua macam perlu sabar sekejap kot, tarik nafas dulu dan tenang. Dan sabar, tarik nafas dulu kalau tak boleh sekali dan tarik nafas 3 kali dan tenang. Jangan cuba react waktu kita marah. Dan macam mana cara abang mengtukar that vibe yang macam menekan, abang cari inspirasi baru, abang tengok benda-benda yang kelakar, abang buat diri abang tergelak, abang communicate. Dan kalau macam kes-kes yang macam bunuh diri itu semua macam trigger kita tau. Macam terutamanya macam abang bujang abang duduk seorang. So macam takutlah dengar orang bunuh diri, orang mati. Ni benda tu macam lagi bagi input tambahan kita lagi beban tau. Jadi kita kena search benda-benda yang best saja. Macam benda yang benda-benda yang mendatangkan benda yang kita happy. So avoid benda-benda yang macam berita-berita yang macam kurang enak didengar sebab dia akan tertinggal tau kat sini. So sentiasa bertanya khabar kawan, communicate dengan kawan sebab sehari dalam hidup kita kena communicate, kita kena bercakap macam ni. Berada interaction. Simple call kawan, kau kat mana, boring lah ni, cakap dia benda-benda bodoh pun tak apa. Tetapi kena ada communication. Sebab abang satu hari abang tak bercakap, abang boleh murung abang rasa. Macam abang kata, communication is the key semua. Tak kisahlah kita dengan kawan ke, kita dengan cikgu ke, kita tetap kena meluahkan apa yang kita rasa supaya kita tak ada bebanan dekat diri sendiri tu tau. Jadi dekat sini ada soalan daripada Anis Rasha, adakah abang mempunyai impian untuk jadi fashion designer di Met Gala? Soalan besar tu bang. Macam mana abang nak jawab tu? Abang rasa itu semua impian mereka fashion kot. Tapi kita, kalau andai kata macam ada rezeki, why not? Itu adalah satu peluang untuk meluaskan jenama dan membawa nama Malaysia ke peringkat global yang lebih baik kan. Kalau ada, then happy lah. Siapa tak nak Met Gala kot. Betul tu. Abang, siapa je yang tak nak kan? Jadi ada Muhammad Syakir ni, dia tanya, apa pendapat abang tentang trend tahun 2000 yang buat comeback dijadikan trend fashion zaman sekarang? Lebih kurang macam apa
pendapat abang tentang fashion zaman sekarang ni? Sebab macam Kim Kardashian sendiri kan, dia pakai semua serba hitam. Macam tu je. Lepas tu tapi semua orang dia dapat tarik perhatian semua orang waktu tu. Abang rasa benda itu adalah marketing team tau. Buat fashion ni dia adalah buat marketing tau. Bukan macam contohnya macam abang cakap tadi, kita buat sesuatu dan buat contoh event macam anugerah juara lagu ataupun pertandingan apa-apa macam Met Gala, kita akan menghimpunkan semua benda. Bila dia beri tema, kita akan buat creation akan mengikut tema. Tetapi kita kena ingat, kita kena sentiasa fikir apa yang orang tak buat, supaya apa yang orang, kita kena ada that macam preconception. Dia kena fikir, oh aku tak boleh, contohnya dia kena fikir benda-benda yang macam orang tak buat kot. Dia orang akan pakai glitz and glam kot. So kita kena buat benda yang lain langsung supaya orang boleh, dia fungsi untuk sesuatu event macam artis-artis terutamanya di peringkat global macam di Met Gala tu lah. Dia orang nak rekaan dia orang diperkatakan baik cantik, baik tak cantik. Contohnya macam Lil Nas, kenal kan Lil Nas kan? Dia pakai tiga baju. Tapi benda tu tahun sebelumnya tahun 2 tahun sebelumnya Gaga dah buat dah kan. So benda tu impact, tetapi dia kita macam abang dah tengok dah benda tu. Oh Gaga dah buat dah gimmick tiga kali tukar baju ni, dah boring dah. Tapi benda macam Kim Kardashian tu benda something yang macam kenapa tema ni, tetapi dia fashion adalah sesuatu yang minta orang bercakap tau. So the moment orang bercakap dan macam kita ada komunikasi, tengok betapa impactfulnya benda idea ataupun konsep marketing diorang. Sampai hari ni kita cakap pasal Kim Kardashian dan juga Balenciaga punya design. Power tak diorang. Abang cakap pun berembang. Betul. Jadi soalan terakhir kot, sebab masa pun dah tak mencukupi. Jadi soalan terakhir bang, ada tak pernah abang sendiri dapat customer yang minta buat design yang memang tak sesuai dengan bentuk badannya, ikut cita rasanya, lepas tu abang sendiri buat bagi idea yang baru. Lepas tu adakah customer tu setuju? Ataupun memberontak ke? Ada. Abang dapat customer yang abang ada dapat a few customer yang pakai dan suka cantik dan okey. Abang pernah dapat customer yang macam abang rasa baju tu biasa dia, tapi bila abang tengok dia fitting dekat cermin ni, dia diam dia, tapi abang boleh tengok tau face reaction dia tak cakap pun dia tak suka ke apa, tapi abang tahu dia macam kurang tak sampai expectation dia. Abang tukar dan buat baju baru. So baru nampak glowy muka dia. So ada juga customer yang macam datang macam berbadan besar contohnya kan, tapi nak baju yang banyak layers dan banyak bead dan banyak apa, berkain keras. Kita akan advise dia. Kita akan cakap macam sebenarnya you kena pakai baju yang lembut, kain yang lembut. So kita kena advise. Sebagai preker fashion, kita kena advise customer kita supaya kadang-kadang diorang permintaannya melampau-lampau kan, permintaannya terlalu mega, tapi kita kena tarik dia untuk memberikan dia berpijak di bumi yang nyata, macam tu. So dia kena pakai macam ni, yang bersesuaian dengan dia. Ada juga customer yang serah bulat-bulat kat abang, tiba buat baju, dia tak nak pun baju tu, dia menangis lah dan sebagainya. Macam-macam customer is berbagai-bagai. Dia sama dia macam kita dan juga kawan-kawan kita semua hari ni. Perangai berbeza-beza. Lain orang, lain perangainya, lain orang, lain kehendak. So perangai customer pun macam tu juga. Okey. Sebenarnya tadi soalan terakhir, tapi inilah soalan terakhir kan. Apa Boleh. kata semangat yang nak disampaikan oleh abang untuk seluruh warga SMK BBST ni? Terlebih dahulu abang nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada seluruh student, lecturer, cikgu, pengetua yang macam undang abang untuk datang, bagilah sedikit kata-kata yang boleh mungkin bagi korang inspirasi sedikit dekat seluruh sekolah menengah kebangsaan Salak Tinggi kan, betul? So abang ingin nasihatkan supaya macam ingat kita sebagai kita bukan saja di waktu pandemik ni bukan untuk waktu-waktu berehat,
dia adalah waktu untuk kita tahu yang kita telah kerugian setahun setengah. Kita dah rugi banyak masa. Dan terutamanya macam student. Abang sangat bersimpati dengan education ataupun apa ni lah yang bahagian korang-korang yang belajar semua ni. Abang sangat bersimpati sebab melalui satu momen yang sukar, tetapi jangan jadikan ia sebagai satu alasan untuk macam let back dan juga macam bermalas-malas, bertangguh-tangguh untuk belajar. Tak, sebab kita dah nak mencapai masa yang akan pulih nanti insyaAllah. So jadi kita akan kembali normal di dalam satu situasi yang baru, yang lebih bagus. Jadi kita semua kena macam lebih bersedia dan juga belajar bersungguh-sungguh, dan jadilah seorang student yang bagus, jadilah seorang anak yang bagus yang mendengar kata mak bapak, dan juga menjadi contoh yang baik kepada adik-beradik dan lain, dan juga berkawan dengan bagus dan berkawan dengan compete dengan cara yang sihat. Dengar tu semua ni harapan abang ni. Okay, maka dengan ini berakhirlah sudah program kita. Kalau boleh nak lama lagi ni sebenarnya, tapi sayang waktu menyemudi kita. Boleh bang? Boleh. Tapi kan ini adalah program kedua dengan sekolah. Sebelum ni abang, ini adalah kedua. Sebelum ini dengan sekolah Setia Budi. Sekolah Setia Budi di UIT sana. So itulah dia. Okay, ada soalan terakhir lah abang. Okay. Sebab ramai macam nak abang lagi kan. Boleh. Dekat sini ada yang bertanya, abang macam mana kita nak tahu fashion tu sesuai tak dengan kita? Sebab selalu kita tengok orang tu pakai cantik, tapi bila dah sampai kat kita macam buruk lah, tak sesuai lah dengan kita. Macam mana abang? Kita kena tahu apa yang kita suka. Kadang-kadang kita tengok orang pakai cantik, tak semestinya kita boleh pakai benda tu kan. Contohnya kena tahu, kadang kita kena letak macam satu ikon yang macam kita idolakan, baru kita boleh follow dia punya fashion. Contohnya macam banyak yang macam bertudung kan, contohnya ada personality macam suka tengok Fazura pakai apa, suka tengok Yuna pakai apa, so kita cuba pakai macam tu. Sikit-sikit inject that element dari apa yang mereka pakai, macam bucket hat, shawl jatuh macam tu, layer. So boleh cuba macam apa yang nak dia pakai, ataupun siapalah inspirasi korang, Justin Bieber ke, siapa ke. So boleh, tapi ambil sedikit-sedikit elemen yang boleh bersesuaian. Jangan macam 100% ubah diri kita, sebab kita bukan individu itu. Kita apa yang kita selesa. Sebenarnya kita pakai apa yang kita selesa. Betul. Saya harap soalan tu Risa dapatlah sedikit daripada Abang Atta kan. Macam yang kita tahu, kita kenalah jadi diri sendiri. Tak seperti kita kena ikut je orang tu kan. Betul tak abang? Betul. Jadi maka dengan ini berakhirlah sudah program kita. Saya dan pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih banyak dekat semua yang melibatkan diri, terutamanya tetamu kita lah, Abang Atta Dolmat, dalam menjayakan program kita pada hari ini. Jadi saya harap segala kepuasan-kepuasan yang abang telah beri telah menjawab soalan-soalan semua. Kepada yang belum follow Abang Atta Dolmat ni, boleh follow dekat IG tau. Sebab ada banyak informasi dan perkembangan abang ni sendiri, ada banyak pasal fashion. Jadi follow juga Instagram Clyda @LYDA. Jangan lupa follow tak lepas ni. Saya pun dah follow dah. Thank you. Nanti DM. Boleh. Apa-apa nak tanya, anda kata apa-apa lagi nak tanya, mungkin tertinggal boleh DM. Jangan segan-segan. Okay, dengar tu semua. Jangan segan-segan. Nanti kalau nak tahu apa-apa, tanya je pasal abang kenaan fashion ni. Abang post nak ambil gambar. Okay, jom post. Okay. Sekarang ni sebelum bersurai, saya nak ingatkan semua dan rakan-rakan untuk mengisi link kehadiran yang telah diberikan di ruangan chat tadi. Lepas tu sebelum tu saya nak minta untuk semua buka kamera untuk sesi fotografi. Surprise. Jarang-jarang ni korang tengok gambar dengan Abang Atta ni. Saya sendiri pun tak benar ni. InsyaAllah kalau ada masa bila sekolah buka nanti, insyaAllah kita boleh jumpa. Tapi tak tahu korang dah habis sekolah dah kot masa tu. InsyaAllah.
Jadi diminta semua untuk buka lah kamera. Wih, panjang rambut tu. Tak cukup 14 hari ya bang. Oh. Cikgu boleh saya tangkap gambar sekarang cikgu? Cikgu Azidah. Boleh. Tapi saya tak on lah kamera. Boleh. Saya tangkap gambar sekarang Okay, semua yang buka kamera. Dah ready ke tu semua? Dah ready ke tu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua yang memberi kerjasama. Sebelum bersurai, saya ingin ingatkan rakan sekali lagi untuk isi link. Dengan ini berakhirlah majlis kita. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Abang Kim. Terima kasih Cik Alta. Terima kasih Cik Atta. Sama harap Terima kasih. podcast dapat memberi inspirasi dekat semua. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga berjaya lebih cemerlang. saya pun doakan berjaya, semua yang ada hari ni berjaya. Okay, jadilah seorang yang boleh dibanggakan dan membanggakan diri sendiri. Alright. Baik, terima kasih Abang. Jadi cikgu ada sepatah 200 cikgu sebelum Abang Tan ni nak keluar daripada Google Meet. Tadi terima kasih. Cikgu dah cakap terima kasih tadi. Terima kasih. Semoga Cik Atta akan lebih berjaya selepas ni. Amin. Terima kasih kerana menerima undangan pihak sekolah. No problem. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye bang. Bye. Terima kasih. Terima kasih Cik Alta. Okay bang. Kita tahniah Irfan. Okay cikgu. Tahniah semua. Terima kasih semua kerana join program ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu Azidah. Cikgu Azidah. Cikgu Azidah. Ya cikgu. Ya. Nanti boleh tak cari pula chef untuk kerjaya chef boleh juga nanti bila-bila. Okey? Boleh tak Cikgu Azidah? Okey, insyaAllah. Okey, thank you. Terima kasih Cikgu Suraya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you host.